Mufti Perdana Menteri yang terakhir telah dipengaruhi oleh Yahudi. Mereka ialah kumpulan ahli Freemason, dan Perdana Menteri ketika itu telah menjadi ahli Freemason, dan kebanyakan seluruh negara jajahan mereka bersama dengan Freemason. Freemason ialah adik kepada Zionis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah amin wa nasta'in. Wa na'budu wa nasta'in wa na'budu wa zalimin. Assalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya berikan Al-Fadil, Musi, Tuan Imam, Tuan Nazir, Tuan Bilal, para asatizah, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, saya bersyukur pada malam tahun baru ini dapat kita bersama. Saya diminta oleh Rustia untuk sekali lagi barangkali membincangkan sejarah, dan kali ini ialah tentang kejatuhan Khalifah Islam Utsmaniyah, Ibrahim dan juga cabaran yang insyaAllah kita bakal hadapi tahun-tahun yang akan datang. Kita mulakan dengan ayat surah Isra. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsidun bil ardi marratayn wa ta'lun awlan kabira. Sadaqal azim. Dan kami telah tetapkan kepada Bani Israel dalam kitab Taurat, pasti benar mereka benar-benar akan melakukan kerosakan di atas muka bumi sebanyak 2 kali, dan mereka melakukan kerosakan yang melampau. Para tafsir menyatakan bahawa perkara ini akan dilakukan dan bahkan telah berlaku. Mengikut para tafsir mengatakan kemungkaran ataupun kefasidan yang dilakukan oleh Bani Israel kali pertama ialah ketika mereka membunuh para anbiya, ketika selepas Nabi Musa AS, dan Allah telah mengutuskan Bani kaum yang lain untuk datang menghancurkan kota mereka, Jerusalem, dan lepas itu mereka bertebaran ke seluruh dunia, dan sekali lagi mereka akan melakukan kemusnahan. Ada di antara ahli bertafsir mengatakan yang Allah janji itulah sekarang mereka melakukan kemusnahan yang total terhadap masyarakat Palestin dan juga Islam, dan bagaimanakah mereka menjatuhkan kerajaan Islam Utsmaniyah satu masa dulu. Tuan-tuan yang saya hormati, marilah kita kenang kembali kejatuhan Utsmaniyah ada hubungan dengan Masjid Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di bawah Utsmaniyah, dan Hijaz juga Mekah, Madinah juga berada di Utsmaniyah. Bahkan di Afrika, Asia dan juga Eropah, Utsmaniyah menguasai 3 buah benua. Dan kita juga walaupun tidak di bawah Utsmaniyah secara langsung, tetapi kita juga berada di bawah pengaruh Utsmaniyah. Bahkan bendera kita masih menggunakan bendera Utsmaniyah sampai hari ini. Bendera Utsmaniyah ialah bulan bintang, dan ketika itu seluruh umat Islam bersatu di bawah bulan bintang. Maksudnya kita di bawah pengaruh Utsmaniyah. Setiap masjid di dunia termasuk alam Melayu menggunakan simbol Utsmaniyah di atas bumbung kita, yaitu bulan bintang. Bulan bintang bukan simbol Islam tetapi simbol Utsmaniyah. Begitulah besarnya pengaruh Utsmaniyah satu masa dulu. 600 tahun bertakhta, tetapi pada tahun 1924 kerajaan yang perkasa ini telah jatuh. Faktor kejatuhannya cukup banyak dan boleh kita simpulkan daripada dalam dan luar. Daripada luar ialah Bani Israel yang Allah janji akan melakukan kerosakan tadi. Mari kita kenang detik-detik kejatuhan tersebut dengan penuh perasaan yang sukar untuk kita gambarkan. 2 watak yang sangat penting ketika kejatuhan. Pemimpin Islam, Khalifah Islam dipimpin oleh Khalifah kita terakhir, Sultan Abdul Hamid Khan. Hamid yang disebut Sultan Abdul Hamid yang kedua, Sultan yang sangat-sangat warak, adil dan saksama. Dan musuhnya ialah ketika itu Zionis telah ditubuhkan, dan pemimpin Zionis ialah yang sebelah kanan, yaitu Theodor Herzl namanya. Mereka telah hilang negara sejak pada zaman Rasulullah. Rasulullah telah menghalau orang Yahudi keluar daripada Madinah, dan selepas ribuan tahun, ratusan tahun mereka bersatu
untuk kembali semula ke Madinah. Mereka ingin mengambil kembali Madinah. Mereka mendakwa bahawa Bani Qanuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Khaybar ialah nenek moyang mereka. Dan sebelum masuk ke Madinah, mereka ingin masuk ke Baitul Maqdis ataupun Jerusalem ataupun Palestin ketika itu. Perancangan mereka ialah untuk mengambil Madinah. Dan perancangan mereka ialah Madinah harus ditawan tahun ini. Madinah harus diambil satu persatu. Dan mereka mengatakan bahawa di selatan Masjid Nabawi itulah tempat Bani Quraizah. Bani Nadir juga duduk di luar Masjid Nabawi. Dan mereka mengatakan bahawa Madinah ialah bumi kami. Tetapi sebelum mengambil Madinah, mereka menjatuhkan Palestin dan diberikan kepada Yahudi untuk bertapak. Kita lihat detik-detik ini. Apabila mereka bertemu dengan Sultan yang terakhir ini, mereka menawarkan rasuah yang cukup banyak, emas yang sangat banyak. Tetapi apakah yang dijawab oleh Sultan? Sultan menjawab dengan tegas. Dia mengatakan, ini perkataan Sultan, innani la astati' an akhali min syarrin wahidin min ardi Palestin. Saya tidak mungkin lepaskan sejengkal bumi Palestin. Wa hiya laysat milku yamini bal milku ummah Islamiyah. Palestin bukan milik saya, tetapi milik umat Islam seluruhnya. Dengar sekali lagi tuan. Palestin bukan milik sesiapa, tapi milik Islam seluruhnya. Milik kita bersama. Dan sekarang apabila Masjid Al-Aqsa diceroboh, seolah dia hanya dipunyai oleh orang Palestin. Sedangkan Sultan kita ini mengatakan bahawa dialah milik Islam seluruhnya. Laqad jahada sya'bi fi sabil hadzal wa rahu damahu. Dan kami dapatkan Palestin dulu dengan curahan darah. Kami mencurah darah untuk mendapatkan Palestin ini. Dan sekiranya Yahudi ingin Palestin ini, darahlah padanya. Maka fahamlah Yahudi bahawa selagi Sultan ini berkuasa, mereka tidak akan dapat mendekati bumi Palestin. Dan mereka melakukan konspirasi untuk menjatuhkan Sultan yang adil ini. Dan di sinilah kita lihat mereka berpakat seluruh dunia untuk menghancurkan Islam. Mereka cetuskan Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama ialah peperangan untuk hancurkan Islam. Dan bagaimanakah mereka menjadikan peperangan antara Austria dengan Poland pada mulanya dirancang oleh Yahudi. Kemudian semakin banyak negara yang terlibat. Sebenarnya mereka sedang aim kepada Osmania, negara Islam terakhir yang simbolnya belah bintang itu. Mereka mengajak seluruh Eropah, mari bersama kita hancur Islam. Seluruh Eropah bersatu. Dan mereka mengajak Rusia, mereka mengajak Amerika, mari kita sama-sama hancur Islam. Tiba-tiba negara bukan Islam yang bersama Islam, satu-satunya negara bukan Islam yang membela Islam ialah Jerman. Jerman satu-satunya negara yang cinta Islam. Itu sebab tuan-tuan sangat benci pada Jerman, sebab tuan-tuan membaca sejarah yang ditulis oleh British yang merupakan tentera Ahzab moden untuk menghancurkan Islam. Dia repeat kembali sejarah peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab kita lihat seluruh kaum Quraisy yang dibantu oleh seluruh kaum di Madinah dan Mekah menentang Rasulullah. Al-Kufar ala wahidah. Orang kafir boleh bersatu bila bertemu dengan Islam. Dan benar-benar diulang kembali dalam Perang Dunia Pertama. Dan ketika itulah mereka menghancurkan Osmania, mereka hancurkan Jerman. Jerman, Osmania, dua-dua hancur dalam Perang Dunia Pertama. Islam tidak hancur, tetapi kerajaan Islam hancur. Tentu yang seperti ini ialah tentera Jerman dalam Perang Dunia Pertama. Mereka bersolat tahajud sebelum peperangan. Itu sebab tuan-tuan sangat benci pada Jerman. Dan British yang lawan Jerman, mereka minum arak malam peperangan. Dan mereka mengajak tentera Melayu yang ditubuhkan di Singapura untuk sama-sama minum arak, sama-sama menentang Islam Osmania. Dan tentera Melayu kita tidak faham, tuan-tuan. Mereka mengatakan kami akan pertahankan negara ini. Rupa-rupanya pertahankan British. Tengok tentera Jerman, semua bersolat. Kebanyakan tentera Osmania
Jerman ketika itu ada 2-3 infanteri yang terdiri pada seluruh Islam. Dan mereka menyatakan jihad dalam peperangan terhadap British, Perancis, Itali, Amerika, Rusia, dan Islam hanya ditolong oleh Jerman. Dan sejarah ini barangkali tidak ditulis negara kita. Sedangkan tentera Melayu kita bersama dengan British. Dan kita lihat permainan mereka, Osmaniyah telah kalah. Tetapi kerajaan tidak jatuh sepenuhnya. Mereka ingin menjatuhkan detik-detik terakhir kerajaan Islam. Mereka adakan satu pembunuhan beramai-ramai di Azerbaijan dan di Armenia. Armenia, Azerbaijan, Balkan ialah negara Islam, negara Osmaniyah. Dan mereka membunuh rakyat awam daripada Armenia. Mereka tuduh dilakukan oleh Sultan Osmaniyah, yang dilakukan oleh Yahudi, dan mereka menuduh Sultan yang lakukannya. Ketika itu tidak ada media hanyalah daripada Barat. Mereka mengatakan bahawa kerajaan Osmaniyah begitu zalim, membunuh rakyatnya sendiri. Dan dalam pada yang sama, Mufti Perdana Menteri yang terakhir telah dipengaruhi oleh Yahudi. Mereka ialah kumpulan ahli Freemason. Dan Perdana Menteri ketika itu telah menjadi ahli Freemason. Dan kebanyakan seluruh negara jajahan, mereka bersama dengan Freemason. Freemason ialah adik kepada Zionis. Dalam konteks ini kita lihat umat Islam keliru. Sebab mereka sangat mengharapkan khalifah kita terakhir ini. Tiba-tiba diberitahu khalifah kita zalim. Ketika hari Jumaat yang akhir-akhir pemerintahan Sultan Abdul Hamid. Sultan Hamid seperti biasa, seorang yang sangat alim, yang banyak berzikir, keluar untuk bersolat Jumaat. Dia ditentang oleh rakyatnya sendiri. Rakyatnya yang telah dipengaruhi Yahudi telah berkumpul. Ini gambar yang berlaku pada ketika itu, sekitar tahun 1920-an. Dan umat Islam keluar menentang khalifahnya sendiri. Khalifah tidak faham. Apa salah saya? Saya adalah khalifah umat Islam yang tegak di atas kalimah ilahi. Saya mewarisi takhta ini daripada sejak zaman Rasulullah. Selepas Rasulullah SAW diambil alih oleh Khalifah Rashidin. Selepas Rashidin diambil oleh kerajaan Umayyah, Abbasiyah, kerajaan Mamluk, kerajaan Andalusia, dan saya mewarisi kerajaan daripada Rasulullah dalam kerajaan Osmaniyah. Osmaniyah ialah rangkaian sanak yang tidak putus kepada Rasulullah. Kenapa anda lawan saya? Kata khalifah. Dia tidak faham. Sedangkan seluruh keliling rakyatnya bersama dengan pembesar telah ditipu oleh Yahudi. Dan tuan-tuan, Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid sangat-sangat adil. Walaupun dia adalah khalifah yang berkuasa mutlak, dia membentuk parlimen. Parlimen sebagaimana negara barat lakukan. Perwakilannya daripada seluruh negara yang dia di bawah Osmaniyah. Kebanyakannya adalah orang pakai Islam. Daripada Azerbaijan, daripada Balkan, daripada Afrika, daripada seluruh kawasan di bawah Osmaniyah ada satu wakil. Tiba-tiba dalam parlimen ini, majoritinya ialah orang pakai Islam. Orang pakai Islam mencadangkan supaya Sultan dipecat. Terperanjat seluruh kerajaan. Apabila perwakilan kita telah hilang majoriti, tuan-tuan, mereka dapat mengesyorkan sesuatu. Sedangkan parlimen ini ditubuh dengan restu Sultan, dan Sultan tidak perlu menubuhkan parlimen. Dan parlimen inilah yang mencadangkan supaya Sultan dipecat. Subhanallah. Dan mufti dilantik oleh Sultan, oleh khalifah, untuk menjadi ketua dalam majlis syura. Dan mufti pecat khalifah, selesai. Khalifah lantik mufti, mufti pecat khalifah, selesai. Dan berakhirlah bukan seorang khalifah. Sistem khalifah yang kita waris sejak zaman Khalifah Rashidin telah berakhir pada tahun 1924. Rupa-rupanya kita hidup zaman yang tidak ada khalifah. Sekarang kita tidak pernah rasakan di manakah seorang ketua agama kita, khalifah yang bertakhta, dan seluruh keputusan dilakukan oleh khalifah. Tetapi sekarang tidak ada.
Negara umat Islam dipecahkan satu demi satu. Alam Melayu umpamanya satu negara yang besar satu masa dulu, kita tidak pernah ada sepadan. Alam Melayu sekarang dipecahkan oleh penjajah. Mereka pecahkan menjadi Filipina, menjadi Indonesia, menjadi Malaysia, menjadi Thailand, menjadi Singapura dan sebagainya. Kita tidak pernah dipisahkan satu masa dulu. Ketika Osmania, kita satu bendera, yaitu bendera bola bintang. Dan sekarang Selangor masih menggunakan bola bintang, bendera mereka. Johor masih menggunakan bola bintang. Itu maksudnya kita masih ada hubungan sejarah dengan Osmania. Tuan-tuan, tiba-tiba datang 5 orang wakil. Apa tujuan kamu datang ke istana saya? Kata Sultan. Ini gambar yang sebenarnya. Rupa-rupanya 5 orang ini pakai terbus ialah Yahudi yang apabila parlimen telah desak supaya Sultan atau Khalifah dipecat, dia datang buat susulan. Kami datang bawa suara daripada seluruh dunia. Kami datang daripada seluruh 3 benua. Kami wakil supaya tuanku tarik diri dan pecat diri sendiri. Dan Sultan terperanjat, tidak tahu apa salah dia. Oleh sebab itu kita lihat, maka selepas 5 orang Yahudi datang bertemu dengan Sultan, maka perancangan sudah lengkap dalam istana. Mufti membaca isytiharan. Ini isytiharan mufti. Mufti membaca isytihar seperti ini. Dengar tuan, sangat-sangat menyedihkan. Iza qama imam muslimin Zaid fajalatinuhu tayyib wa akhrajat al-masail al-syariah muhimmah min kutub syariah wajam kitab amazkurah tabzir wa israf fi batil mal wa ittifaqiyah khilaf ila akhirih. Tuan-tuan, ada seorang khalifah namanya Zaid. Zaid ini ialah orang yang zalim. Dia membazirkan harta dunia, harta negara, baitul malnya. Dia melakukan tindakan yang bersalah dengan syariah. Ini semua fitnah. Dan panjang hujahnya, tuan-tuan boleh baca di situ. Maka Majlis Syura tidak ada pilihan lain kecuali untuk memecat Zaid. Dia tak kata Sultan Hamid, Zaid harus dipecat. Dan Majlis Syura telah bersetuju seluruhnya. Maka Majlis Syura rupa-rupanya telah makan dakwah daripada Yahudi. Maka khalifah terakhir yang sanaknya berakhir dengan Sultan Hamid sejak daripada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah berakhir. Dan itulah nasib umat Islam, tuan-tuan. Sultan kembali ke istana. Malam itu dia tulis, ini sebelum dia meninggal dunia, sebelum wafat, dia menulis surat ini. Dia kata, Allahitallah qad tawaffani qabla an yurni hadzal ayyam. Barangkali indahnya kalaulah Allah wafatkan saya sebelum ini. Dan saya tidak sanggup untuk melihat apakah yang berlaku esok. Sebab hari ini saya dipecat. Apakah esok akan berlaku? Dan malam itu saya bersolat. Saya bersujud. Saya tidak bangkit di sujud saya sampai subuh. Tuan-tuan, barangkali ini orang terakhir yang bersolat dan bersujud sampai subuh. Barangkali inilah orang terakhir yang kita tahu. Dia menceritakan, saya bersujud sampai akhir, sampai subuh. Dan yang saya nak sebutkan di sini ialah, termasuklah penulis sejarah Islam sendiri mengatakan Sultan ini seorang yang zalim. Sebab dia termakan da'ayah daripada Yahudi. Dan akhirnya dia telah dipecat sepenuhnya. Harta dirampas. Dihalau keluar dari istana. Bukan dia saja, seluruh keluarganya dihalau keluar dari istana. Dan ini khalifah kita yang terakhir, tuan-tuan. Lepas itu ada lagi khalifah yang dilantik oleh Yahudi tetapi tidak ada keseluruhan kuasa. Inilah sejarah kita di Mesir. Di Mesir Azhar. Di situ Yahudi Islam masuk. Memberitahu kepada para syekh kita bahawa apakah kamu sedar bahawa kamu Mesir ialah sebagai pusat ilmu. Kenapa kamu dijajah oleh Osmania? Osmania orang Mongol, dia bukan orang Arab pun. Yang dia jadi kuasa, dia jajah kamu. Dia pergi ke Syria, Syam. Kamu orang Arab Turin, kamu dijajah oleh Osmania. Dan terakhir, dia pergi kepada Gamna Mekah.
keturunan Rasulullah yang mulia. Syarif Hussein namanya. Wahai Tuan Syekh, kami orang Yahudi merasakan Tuan Syekh orang yang paling layak untuk menjadi khalifah Islam, sebab Tuan Syekh ialah keturunan Rasulullah. Yahudi boleh sebut macam tu. Al-Khilafah pure Quraisyan, kata Yahudi. Yahudi baca hadis lah tuan. Hadis Yahudi melalui British sebenarnya membaca hadis bahawa Rasulullah pesan bahawa khalifah mesti di tangan Quraisy. Kata Syarif Hussein, kenapa saya tak berfikir selama ini? Kenapa saya tidak berfikir saya orang paling mulia? Saya keturunan Habib. Saya adalah keturunan Rasulullah. Saya dilantik turun-temurun saya untuk menjaga Mekah. Dia adalah agama Mekah yang dilantik oleh Utsmaniyah. Kata Yahudi, kalau Tuan ingin bersama kami boleh lantik Tuan menjadi khalifah Islam. Saya tak ada masalah kalau Tuan ingin kami bantu. Dan jarum Yahudi telah masuk ke dalam Gubernur Mekah yang kita panggil Raja Mekah satu masa dulu. Tuan-tuan, ini dia rupa Raja Mekah, keturunan yang paling mulia, keturunan Rasulullah. Secara tradisinya keluarga Rasulullah lah yang diberikan sebagai Gubernur Mekah, dan kita orang Melayu panggil Raja Mekah. Walaupun khalifah kita di Utsmaniyah ataupun di Istanbul, tetapi kita menganggap dia sebagai raja. Sekarang Syarif Hussein namanya telah berpakat dengan British, sebenarnya Yahudi, dan penasihatnya bernama McMahon. McMahon ialah tentera British yang dilatih oleh Yahudi untuk menipu Gubernur Mekah supaya bersama dengan Yahudi menentang khalifahnya sendiri, iaitu Sultan Hamid ketika itu. Dan mereka merancang sangat-sangat teliti. Syarif Hussein membenarkan British bom Mekah. Pada tahun 1916, Mekah dibom oleh British. Kenapa sejarah ini tak pernah tulis negara kita? Kita cuba elak untuk menulis sejarah yang dilakukan oleh pengkhianatan oleh British bersama dengan umat Islam sendiri. Mekah dibom. Dan kata Syarif Hussein, Tuan British, jangan bom Kaabah ya. Kaabah jangan bom. Nak bom dia lain silakan. Kami tak bom Kaabah, kata British. Kami tak tahu, kami bom lain. Supaya hancur Utsmaniyah, sebab Utsmaniyah sedang menguasai Mekah dan Madinah. Hijaz di bawah Utsmaniyah dengan adil dan amanah. Ketika zaman Utsmaniyah, dijemputnya seluruh umat Islam ke dunia untuk sama-sama makmurkan Mekah Madinah. Mekah Madinah ialah bumi umat Islam sama. Ulama Melayu berkumpul di Mekah, Syekh Daud Batani, Syekh Muhammad Syah Al-Banjari, Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Nabi Al-Bantani, semua berada di Mekah, dijemput oleh Utsmaniyah. Dan bebas untuk beli tanah sebab Mekah ialah bumi kita bersama. Tidak ada visa. Visa tidak ada sebab Mekah Madinah bumi kita bersama. Dan kerajaan ini dihancurkan oleh British. Di belakangnya ialah Syarif Hussein. Tuan-tuan, tidak cukup dengan itu, mereka bom jalan kereta api yang dibina daripada Istanbul melalui Syam, Jordan sampai ke Madinah. Dibom oleh umat Islam bersama dengan Yahudi. Lawrence of Arabia namanya. Seorang Yahudi tulen yang sangat benci pada Islam. Lawrence of Arabia, ingat nama ini. Dialah bersama dengan umat Islam bom landasan kereta api supaya Islam dilemahkan dan bantuan tentera tidak dapat segera sampai ke Madinah. Inilah Lawrence of Arabia. Dia kata seperti berikut. Syaitu bi'annani wadatu iyadai ala syarian alladhi yarbatu at-turk bil araba walamma fajjarnahu faqatana dzalika syarian. Bila kami letupkan landasan kereta api ini, seolah kami putuskan tali nadi daripada jantung Islam Madinah Mekah ke pusat pemerintahan mereka di Istanbul. Kami sudah berjaya memutuskan saraf tunjang umat Islam. Dan inilah Lawrence of Arabia yang menjadi pujaan di Melaya. British buat filem untuk menunjukkan bahawa inilah hero sebenarnya. Inilah yang menjadi musuh Islam nombor satu. Tuan-tuan yang semati, mereka masuk ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dijaga oleh Utsmaniyah. British
Yahudi masuk dan tawan Masjid Nabawi. Cukup sedih tuan-tuan. 1916. Inilah gambar yang diambil oleh British. Yahudi dan British telah masuk Masjid Nabawi, kepung dan tidak benar lagi siapa masuk. Dan tentera Islam yang terakhir yang menjaga di situ ialah ini orangnya, Panglima Perang Islam Utsmaniyah. Dan dia diamanahkan untuk menjaga Masjid Nabawi dengan apa cara sekalipun. Dan apabila umat Islam telah kalah di Madinah, maka Panglima Perang ini masih kekal berjaga. Saya akan menjaga Masjid Nabawi ini sampai titisan darah terakhir. Tuan-tuan, tenteranya lah yang jadi belut. Tentera yang bekerja di bawah Panglima inilah yang belut. Tuan-tuan, kita telah kalah. Tuan-tuan lebih baik mengaku. Sebab kalau kita mengaku, kita tidak menumpahkan darah yang banyak lagi. Kalau tuan menawan British dengan Yahudi, kita akan terkebang lebih banyak. Tenteranya pujuk. Tuan harus menyerah diri. Dan tenteranya mengepungnya dan diserahkan kepada Yahudi. Ini nasib umat Islam, tuan-tuan. Dan segera Yahudi membawa Panglima Perang ini di kantung. Selesai. Nasib malang barangkali sejarah ini tak pernah ditulis untuk negara kita. Sebab sejarah Utsmaniyah penuh dengan kepalsuan. Sehingga di Turki, orang Turki, sejarah Turki mengatakan tidak ada satu buku pun yang tepat menulis dalam sejarah Turki. Kalau tuan-tuan baca buku yang ditulis oleh dalam bahasa Inggeris, tuan-tuan kena tipu hidup-hidup. Jangan baca sejarah Turki ditulis dalam bahasa Inggeris, sebab sejarah itu sejarah yang purposely ditulis untuk memesongkan sejarah yang benar. Inilah gambar yang cukup sedih. Masjid Nabawi dikepung oleh Yahudi. Yang ada di sini tentera British, tetapi mereka Yahudi. Dan itulah yang berlaku sama seperti di Melaya. Mereka apabila membunuh umat Islam di Palestin, mereka hantar Yahudi yang sangat jahat ke Melaya. Namanya lah Sir Henry Gurney. Iaitu dia sudah membunuh 750,000 umat Islam di Palestin dan dihantar ke Melaya supaya menjadi pesuruh jaya tinggi British di Melaya, supaya rapat dengan Sultan. Kami datang untuk menasihati Sultan. Sedangkan tujuannya lah untuk menjadikan Melaya sebagai Palestin kedua. Perancangannya ialah membawa orang asing ke Melaya supaya penduduk asal menjadi minoriti. Itu perancangannya. Dan segera ditembak di Cameron Highland oleh pejuang-pejuang. Dan British mengatakan yang tembak Henry Gurney ialah komunis. Sekiranya orang Melayu tahu bahawa yang menembak Henry Gurney ialah pejuang-pejuang, sejarah kita akan berbeza sama sekali. Dan pejuang-pejuang Palestin menghantar utusan surat kepada ulama kita. Terima kasih kerana membunuh musuh kita bersama, Henry Gurney. Orang Melaya sampai hari ini masih puji Henry Gurney. Sebab kita membaca sejarah yang palsu. Tuan-tuan, ini sejarahnya. Tuan-tuan, kita lihat apabila jatuh Utsmaniyah, Syarif Hussein bertemu Yahudi. Sekarang lantik saya menjadi khalifah. Tunggu Syekh, tunggu dulu. Boleh kami lantik, tapi dengan syarat. Syarat apa lagi? Tunggu dulu, Quran kata kita sama-sama jatuh ke Utsmaniyah, lantik saya khalifah. Tuan-tuan, ini cara orang yang bekerjasama dengan musuh Allah akan ditipu. Dan kata Yahudi, serah Palestin kepada kami. Macam mana saya nak serah Palestin bukan bumi saya? Tak apa, tulis surat aja. Saya serah Palestin kepada Yahudi, selesai. Kata Syekh ini, saya demi Allah, saya tidak akan serahkan Palestin. Kalau kamu tak serah, kami ada calon lain. Dan ditangkapnya Syarif Hussein, dibuang negeri. Dia mati dalam pembuangan. Keturunan yang paling mulia, tuan-tuan, keturunan Rasulullah, Habib, telah dibuang negeri ke Cyprus dan mati dalam pembuangan. Sebab British ada calon lebih baik, Abdul Aziz, yang sama keluarga dengan Yahudi, tetapi keluarga ini memeluk Islam.
Keluarga ini memeluk Islam dan mengambil title Arab, dan orang ini lebih dipercayai. Oleh sebab itu, daripada kawasan Najd, maka diserahkan Hijaz kepada Abdul Aziz dengan penuh pertikaan ataupun penuh perancangan Yahudi. Penasihat kepada Abdul Aziz ialah seorang Yahudi bernama Shakespeare. Ini ialah penasihat utama sebagai syarat untuk dilantik menjadi ketua di Najd, dan Hijaz menerima nasihat daripada Yahudi, dan dialah tentera British bernama Shakespeare, dan dialah yang merancang untuk menentang Sakhi-Baki Utsmaniyah di Hijaz, dan dihantar seorang lagi Yahudi yang sangat berwibawa, bernamanya ialah Perry Cox yang sebelah kanan, iaitu Yahudi Tulen, untuk menjadi penasihat kepada Abdul Aziz. Abdul Aziz dinasihat oleh Yahudi Tulen ini, namanya Perry Cox, dan untuk mengalahkan Sakhi-Baki Utsmaniyah, Abdul Aziz diberikan wang oleh Yahudi. Yahudi memberikan wang yang banyak untuk menghancurkan Utsmaniyah, Sakhi-Bakinya, dan dengan wang yang banyak inilah mereka dapat bertapak, dan satu masa mereka sedang merancang di manakah negara yang harus diberi pada saudara mereka Abdul Aziz ini. Ketika itu diberikan sedikit saja kawasan Najd dengan Hijaz diberikan pada Abdul Aziz, yang kemudiannya bergelar Sultan Abdul Aziz. Abdul Aziz menangis dan dia mengatakan kepada Perry Cox, "Tuanku, sekiranya Tuan tidak memberikan penuh kepada saya bumi ini, tak perlu beri satu pun pada saya." Dia merajuk. Kata Perry Cox, "Jangan susah hati, kami nak beri kamu luas. Satu syarat. Syarat serahkan Palestin pada kami." Dan tuan-tuan, Sultan Abdul Aziz menulis, "Saya tidak halangan. Ana Sultan Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud la min indi min ata Palestin illa al-Yahud illa yasusah hatta sahha sa'ah." Saya tiada halangan untuk serahkan Palestin kepada Yahudi yang kaya dan miskin sampai hari kiamat. Okey, selesai. Tetapi maksudnya bukan bumi saya. Tak apa, kamu tulis je. Dan sekarang tuan-tuan, surat itu terdapat di London, yang dinafikan oleh pelajar kita yang balik dari Mekah. Mereka kata tidak ada surat itu. Bohong. Tuan-tuan, surat itu ada di manuskrip London, disimpan dengan baik. Surat yang ditulis tangan oleh Sultan Aziz untuk penyerahan Palestin kepada Yahudi. Dan selesailah masalah. Dan oleh sebab itu, tuan-tuan boleh baca buku ini. Di belakang penubuhan kerajaan Saudi, maaf saya, ada 4 orang yang penting ini. Pertama, Shakespeare di sebelah kanan. Yang kedua daripada kanan ialah Perry Cox, Yahudi yang sangat jahat. Yang ketiga ialah Ben Gurion, iaitu Perdana Menteri Yahudi pertama. Dan yang ketiga ialah John Pilby yang terakhir. Takdir ilahi yang terakhir ini memeluk Islam. Ditakdirkan ilahi, John Pilby memeluk Islam, dan dia pecah rahsia segala-galanya. Dan saya baca rahsia daripada buku, daripada tulisan-tulisan manuskrip yang tulis oleh Abdullah Filby. Apabila dia memeluk Islam, namanya Abdullah Filby. Tuan-tuan boleh baca buku tulisan Filby, Ayyam Arabiyah of Wahhabi. Dan buku ini menceritakan apakah yang berlaku. 2 gandingan di antara keluarga Wahhabi bersama dengan keluarga Saudi buatkan satu pakatan. Kedua-dua ini bersatu untuk membentuk kerajaan Mamlakah Arabiah Saudiyah. Tugas pentadbiran diberikan kepada keluarga Saud. Tugas agama diberikan keluarga Wahhabi. Mereka bersatu dan mereka mengeluarkan pandangan-pandangan yang sangat syaz. Dan di sini kita lihat bahawa antaranya ialah mereka mengisytiharkan mereka yang tidak sama dengan fikrah mereka adalah kafir, dan mereka membunuh ribuan umat Islam di Taif, di Jeddah, di seluruh kota dengan tentera
ikhwan Wahabiyah. Sungguh sedih, tuan-tuan. Ini digambarkan oleh banyak tulisan yang sangat otentik untuk kita sama-sama lihat. Dan buku dalam bahasa Arab diterjemahkan, saya baca sedikit. Terjemahannya, dia kata, when they entered Taif, they killed the people in general, and murdered the old and the young, the sheriff and the prince, the honorable and lowly. Mencita, dibunuhnya, and began to slaughter kanak-kanak, dibunuhnya kanak-kanak dalam dukungan. Kedai-kedai dibakar sebab mereka tidak bersama dengan pandangan ini, akan menerima bahana yang cukup kuat. Dan saya nak petik buku yang ditulis oleh Syed Sheikh Ahmad Zain Dahlan, Mufti Mekah, yang menerima ancaman daripada Habib. Dia menulis seperti berikut. Saya baca satu lagi perenggan dia. Dia kata, wa qasim min hadis an-nabi sallallahu alaihi wasallam biha tasrih bihasal fitnah. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, yakhruju an-nas min qabl masyriq yaqra'u al-Quran la yajuzu tarakihim yamrukun min ad-din kama yamruku saham min ar-ramyah simahum tahliqat. Dan mufti kita menulis kisah tentang Wahabi, dan dia membaca hadis yang saya bacakan tadi. Tanda orang inilah mereka bercukur, dan simbol kepada yang baru mengambil alih Mamlakah Rabiah Saudiyah ialah mereka bercukur. Bercukurlah simbol mereka sampai hari ini. Dan Rasulullah menyebut inilah kumpulan yang sebagaimana dalam hadis tadi, simbol mereka lah mereka bercukur. Dan tuan-tuan, akibatnya ulama kita dibunuh satu persatu. Ini mufti kita bernama Syekh Zawi, Syekh Abdullah Zawi, terkenal ulama besar kita, yang melatih Tengku Mahmud Zuhdi yang menjadi mufti Selangor pertama. Ini gurunya. Dibunuh oleh Wahabi. Bukan saja dia, dibunuh juga Syekh Abdullah Abu Khair, mufti Qadhi Mekah, dan nama-nama lain cukup banyak yang dinyatakan oleh Syekh Zaini. Dan tuan-tuan boleh baca sendiri untuk menggambarkan apakah yang berlaku, fitnah yang sangat hebat berlaku. Mereka masuk Mekah, mula-mula sekali mereka meruntuhkan bangunan-bangunan yang bersejarah di atas dasar inilah khurafat dan sebagainya. Dan mereka mencadangkan supaya rumah Rasulullah juga yang dibina masjid ketika itu oleh ketua Osmaniyah, dan mereka ingin hancurkan. Dan dengan perundingan yang dilakukan oleh Datuk Bandar Mekah ketika itu, mereka bersetuju tidak diruntuh sepenuhnya, tapi dibina pustakaan sampai sekarang. Pustakaan adalah kompromi di antara dua perkara ini. Kita lihat apabila pemerintah baru gabungan antara ulama dan umarak ini, mereka mula-mula sekali meruntuhkan kisah-kisah sejarah yang ada hubungan dengan para Rasulullah dengan para sahabatnya, sebab mereka mengatakan inilah khurafat. Tetapi sayang, tapi mereka menjaga kota Khaybar yang dikalahkan oleh Rasulullah. Bani Khaybar yang diperangi Rasulullah, mereka jaga baik-baik sebagai sejarah. Berbeza dengan peninggalan para sahabat, rumah Sayyid Hamzah didirikan Hotel Hilton. Dan sekarang di Jabal Umar didirikan sepenuhnya dengan kompleks Hilton. Siapa punya Hilton, dapat? Bagaimanakah seluruh bangunan di Kuala Mekah dipunyai oleh Yahudi dan kapitalis? Menara Jam, Hotel Fairmont. Bagaimanakah bertukar tangan, sedangkan tanah-tanah di keliling Mekah ialah kepunyaan orang Melayu. Ulama kita, ulama petani mempunyai tanah yang besar di keliling Mekah, sekarang telah bertukar tangan. Dan ini ialah perbezaan antara Utsmaniyah yang telah hilang dengan kerajaan baru yang mengambil alih. Apabila mereka mengambil alih, mereka mengatakan ini bumi keluarga kami. Sesiapa nak datang ke Mekah, Madinah, mesti minta izin kepada kami, visa. Kalau kami tak bagi, jangan tak boleh. Berbeza dengan Utsmaniyah, Utsmaniyah mengatakan bahawa di bawah Syarif Hussein mentadbir untuk seluruh umat Islam datang ke Mekah dengan jaminan keselamatan. Di antara alam Melayu dengan Mekah ada kapal Utsmaniyah yang berkawal untuk menjaga keamanan. Sepanjang jalan daripada Mekah ke Madinah ada
kawalan-kawalan tentera Osmaniyah sepanjang perjalanan. Sebaik saja kekalahan Osmaniyah. Pertama kali jemaah haji Malaysia sampai Tanah Melayu ketika itu sampai ke Mekah pada tahun 1930. Dan mereka dirompak di dalam perjalanan Mekah ke Madinah. Tak pernah berlaku sebelum itu. Sebab tentera Osmaniyah menjaga keamanan Mekah Madinah sebagai satu amanah yang besar. Dan selepas kerajaan baru mengambil alih, umat Islam dirompak di mana-mana saja. Itulah sejarah tuan-tuan, sehinggalah kita ada bas tidak dapat dirompak lagi. Sekarang nasib Palestin telah jatuh kepada tangan Ahzab. Maaf saya. Syria diserahkan kepada negara yang menang, iaitu Perancis, dan Palestin diserahkan kepada British untuk diserahkan pada Yahudi. Ini ialah dipanggil sebagai Transjordan satu masa dulu. Diserahkan pada British untuk diserahkan pada Yahudi. Masyarakat tempatan harus keluar untuk beri wang kepada Yahudi. Inilah Yahudi. Namanya Balfour, Menteri Luar British, yang serahkan Palestin kepada pribadi, iaitu keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild ialah Bani Konokok yang Rasulullah halau daripada Madinah. Ketua mereka bernama Rothschild. Daripada Bani Konokok yang sangat-sangat degil. Sekarang mereka membuat tapak di Amerika di bawah nama New World Order. Ketua mereka Rothschild namanya. Mereka lah yang punyai IMF, Bank Dunia, dan mereka lah diserahkan Palestin kepada pribadi. Dan Rothschild menyerahkan kepada Zionis untuk membina negara Israel baru. Maka inilah gambar kapal datang bertubi-tubi, berduyun untuk membawa orang Yahudi masuk ke Palestin. Orang Palestin harus meninggalkan ruang kepada mereka. Dan keluar berita bahawa The Caliph deposed, Khalifah telah dimasukkan. Ini tarikh kita tidak ada Khalifah. Tengok, tarikhnya lah Mac 5, 1924. Itulah permulaan kita tidak Khalifah sejak zaman Rasulullah. Ribuan tahun. Dan kita berada di bawah masa yang Khalifah tidak ada. Tuan-tuan, apabila jatuhnya Khalifah, maka seluruh negara Islam jatuh kepada tentera Ahzab. Daripada Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Mesir, Sudan, seluruh jatuh serentak. Selagi ada Osmaniyah tak jatuh, tuan-tuan. Osmaniyah pertahankan negara Islam ini. Bahkan inilah negara Osmaniyah. Apabila jatuh pada tahun 1918 dan 1924 seresminya, maka seluruh negara Islam dijajah oleh tentera Ahzab yang menang dalam Perang Dunia Pertama. Dan di alam Melayu, habis negara Melayu dijajah oleh tentera Ahzab yang sama, tuan-tuan. Penjajahan di alam Melayu sama dengan kekalahan umat Islam dalam Perang Dunia Pertama. Dan tentera Melayu dikumpulkan di Singapura untuk menentang musuh utama kita, Ottoman, dia sebut. Osmaniyah adalah musuh utama kepada tentera Melayu. Sayang, tuan-tuan, kita melihat sejarah secara terbalik. Dan kita jatuh satu persatu. Nasib Palestin lagi teruk. Daripada bumi hijau ini, bumi Palestin seluruhnya. Dan akhirnya tinggal ialah Gaza dan West Bank sekarang. Perjuangan diteruskan. Ingat, Sultan Abdul Hamid mengatakan, ini bumi umat Islam, bukan bumi Palestin. Dan sekarang masjid kita diceroboh. Masjid Al-Aqsa diceroboh hari demi hari, tahun demi tahun. Tetapi Rasulullah beri janji yang cukup indah. Hadis yang diberikan oleh Muhammad ini, Rasulullah menyatakan, "Iza fasada al-Syam, fala kharafikum." Sekiranya ahli Syam, penduduk Syam telah rusak, maka tidak ada kebaikan pada kamu lagi. Maksudnya, barangkali, kata ahli tafsir, bahawa Syam ialah pertahanan Islam terakhir. Dan Rasulullah janjikan bahawa walan tazal ta'ifatan min ummati mansurun la yadurhum man khadharhum hatta takmusah. Tetapi ada satu kumpulan pada umatku yang akan berjuang dan mereka ditolong oleh Allah, mansurin, tetapi mereka tidak disokong oleh orang lain. La yadurhum man khadharhum, siapa yang tidak menyokong mereka, yang tarik diri pada mereka, tetapi Allah yang menolong mereka. Dan mereka terus berjuang sampai hari kiamat. Tuan-tuan,
Sekarang kita lihat yang berjuang untuk Palestin hanyalah orang Palestin. Sedangkan Palestin adalah bumi kita, sebab di situlah Masjid Al-Aqsa, bumi kiblat kita yang pertama. Tuan-tuan, kita lihat sekarang. Ini ialah detik-detik akhir kerajaan Osmania yang meliputi 3 benua, Asia, Eropah dan Afrika. Dan kita kalah, maka perjanjian yang diberikan secara tidak adil oleh tentera Azad kepada Turki sangat sedih. Bumi Turki yang besar ini, tuan-tuan, telah tinggal hanya sekangkang kera yang kita panggil Turki sekarang. Dengan korbankan tanahnya yang besar, yang meliputi 3 benua, hanya tinggal Turki yang ada sekarang. Itu sebab pemimpin Turki moden berpakat dengan musuh untuk mengecilkan Turki. Namanya Mustafa Kemal Atatürk. Bersama dengan musuh Allah untuk menjajah buminya sendiri. Dan tuan-tuan, itulah nasib mereka. Dalam perjalanan Lausanne ditandatangani pada 1903 untuk tempoh 1 tahun. Dan tahun ini, malam ini, perjanjian ini terbatal. Perjanjian ini sangat penting, tuan-tuan, sebab kecilkan bumi Osmania kepada bumi Turki yang ada sekarang. Oleh sebab itu, Turki berhak mengambil tanahnya. Apakah dunia akan bersedia untuk berikan kembali tanah Osmania? Tak mungkin. Dan tuan-tuan, kita lihat bagaimanakah perjanjian terakhir kekalahan Islam. Perjanjian yang disebut sebagai Lausanne, gitulah sebutannya. Hanyalah memberikan Turki tanah yang ada sekarang. Lebih malang, tuan-tuan, Yunani ialah di bawah Osmania. Dan sebahagian besar pulau diberikan kepada Turki sepenuhnya. Kepada Yunani sepenuhnya. Ini perjanjian berat sebelah. Perjanjian yang kita terpaksa terima sebab kita kalah. Dan perjanjian ini ditandatangani pada 1923. Malam ini perjanjian ini telah terbatal. Tuan-tuan, boleh tengok apakah syaratnya, sebahagiannya seperti ini. Sepadan antara Turki, Syria, Syam itu, Syria itu ialah Turki, tuan-tuan. Iraq itu Turki. Apakah dunia sanggup memberi Iraq kepada Turki sekarang? Yang kedua, sempadan Iraq, sempadan Turki Yunani, dan kepulauan Mediterranean yang berada di seluruh Mediterranean itu adalah kepunyaan Osmania yang diserahkan kepada Greece dan sekarang terbatal malam ini. Apakah yang berlaku esok? Tengok, tuan-tuan, betapa dahsyatnya mereka memberi perjanjian apabila kita kalah. Pulau-pulau yang berada di tepi muka pantai Turki diserah kepada Yunani, sengaja untuk timbulkan peperangan. Pantai yang duduk sejengkal daripada pantai Turki diserah pada Greece yang jauhnya di sana. Ini cara tentera Azad untuk menghina Islam. Dan diterima oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dan umat Islam mengutuk seluruhnya. Inilah yang berlaku, tuan-tuan. Ini sakit-baki Sultan Tentera Osmania yang sangat kecewa. Sangat kecewa bumi Osmania yang besar ini telah tinggal sejengkal kera. Dan lebih menyayati pulau-pulau Turki diserah pada Yunani. Sebab kita tak ada wakil dalam persidangan itu, tuan. Persidangan itu tidak ada wakil. Katanya pesawat wakilnya juga wakil mereka. Wakilnya lah Perdana Menteri Turki ketika itu yang juga menyebelahi tentera Azad. Dan mereka lakukan seperti ini ialah untuk menghina Islam. Dan inilah pengkhianat Islam. Mustafa Kemal Atatürk, seorang Yahudi. Dan dia pesan, kalau saya mati jangan solat saya. Dan dialah menghancurkan Khalifah Islam ya. Dan dialah yang memulakan istilah la din fi siyasah. La din fi siyasah. Tidak ada agama dalam politik. Politik asing, agama asing. Masjid tidak boleh sebut tentang politik. Ini Mustafa Kemal Atatürk sampai hari ini. Dan dia telah melakukan segala kerosakan Islam. Tuan melihat sejarah dia. Dan dia telah melakukan segala kerosakan pada Islam. Dan itulah yang kita saksikan zaman sekular Turki. Dan akhir sekali dia pesan, jangan solat saya kalau saya mati. Mula-mula sekali mereka pertunjukkan Ratu Cantik. Ratu Cantik adalah ciptaan Turki. Turki apabila Osmaniyah jatuh,
wanita dijadikan bahan dagangan, dijadikan ilat. Dan ini ialah ratu cantik pertama yang apabila jatuh Osmaniyah, maka wanita Turki dipersilakan untuk perlihatkan keindahan mereka. Memang wanita Turki cantik, tuan-tuan. Ini ratu cantik mereka. Dan ini ialah seorang yang sangat-sangat kecewa. Tuan-tuan baca Syekh Qadir Misr Oghlu ini, dia tulis banyak buku, buku dia boleh percaya, jangan baca buku lain. Dan kata orang Turki, yang buku sejarah Turki yang boleh dipercayai hanya tulis orang ini. Dan dia menulis buku sejarah Turki yang ada dalam pasaran. Saya tengok dia bisa semua karut yang boleh kita percayai ditulis oleh tokoh ini. Dan dia sangat sedih. Bagaimanakah negara kita yang besar telah menjadi sekakak kera Turki sekarang, kata dia. Dan bagi siapa yang menyokong Ataturk, musuh Allah ini, kata tokoh kita ini, jangan datang solat saya. Jangan datang solat ketika saya mati. Sebab saya tidak boleh terima orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kata tokoh ini, dan dia telah meninggal dunia, tuan-tuan. Dan buku dia boleh dipercayai. Saya baca buku dia. Dan tahu ini, malam ini. Intihad Luzin. Dan apakah kembali semula seluruh kawasan yang besar itu berturki? Inilah yang sedang dibincangkan hari ini. Dan tentulah Turki akan menghadapi serangan daripada segala seginya. Dan apakah Turki akan lakukan malam ini? Sebab apakah dia ingin kembali pada Osmaniyah? Erdogan diharapkan oleh umat Islam demikian, untuk kembalikan semula Turki kepada Osmaniyah. Dan apakah yang bakal dilakukan oleh Turki sangat mendebarkan. Dan tentera Azam moden sedang bersatu untuk bersama dengan untuk menentang Turki, walaupun Turki ialah pasukan NATO. Tuan-tuan, pertama malam ini Erdogan mengatakan kami ingin semua pulau-pulau di pantai kami. Pulau itu kami yang punya, bahkan Greece itu kami yang punya. Greece itu kami yang punya. Macam kita lah. Bukannya Batu Putih yang kita punya. Singapura itu kita pernah punya. Macam itulah yang Turki rasakan. Kita berebut Batu Putih, sedangkan Singapura itu kita punya asalnya. Dan Turki mengambil pantai-pantai, pulau-pulau di tepi pantai Turki, sedangkan Yunani, Greece itu kebanyakan Turki. Kalaulah perjanjian Lausanne ini telah terbatal malam ini, maka esok sepatutnya suasana yang baru akan berlaku. Tetapi tidak semudah itu. Dunia sudah bersedia. Dan apakah ini menjadi satu perang dunia, satu medan perang yang ketiga selepas Ukraine dan Taiwan? Bukan propaganda, tetapi ialah apa yang sedang dibincangkan, tetapi bakal tidak lapor ke negara kita. Tuan-tuan baca dalam bahasa Inggeris kena tipu. Jangan baca dalam bahasa Inggeris. Dan Turki yang terakhir, tuan-tuan, sampai ke Iraq. Ini pun sudah kecil. Ini sudah kecil. Yunani, Greece itu ialah Iraq. Ialah Turki. Syria, Mosul, Kirkuk itu ialah Turki. Sekiranya perjanjian Lausanne telah terbatal, inilah kawasan Turki yang paling kecil dan lebih besar daripada apa yang kita sangkakan. Oleh sebab itu, Perancis telah mula-mula sekali keluar suara bahawa dia memandang bahawa perkara ini adalah satu perkara yang tidak stabil di kawasan itu. Dan Turki dengan Greece diambang peperangan. Tengoklah bagaimanakah tentera Azad lakukan pada Turki. Cukup menyayati pulau-pulau di tepi pantai Turki diambil oleh Greece dan sekarang dimasukkan tentera di situ. Cuba tuan bayangkan, pulau-pulau ini tidak dimasukkan tentera Greece. Bukan tentera Greece, tentera NATO yang masuk. Dan memberikan satu impak yang cukup menakutkan. Dan sekarang hubungan antara Rusia dengan Turki untuk mengimbangkan kuasa Barat yang sedang berhajalela. Oleh sebab itu, tuan-tuan, di Cyprus ialah pulau kita. Di situlah pulau yang ada hubungan dengan hadis Rasulullah telah terbagi dua.
Satu Turki, satu lagi Greece. Yang di belakang Greece ialah seluruh tentera Azad. Dan oleh sebab itu tidak ada keamanan di sini. Kita lihat bagaimana sejarah Cyprus yang para sahabat telah sampai di sini sejak zaman Rasulullah dan sekarang telah bertukar tangan. Dan yang terakhir ialah dalam peperangan di Ukraine, tuan-tuan, sekarang laluan untuk masuk ke Laut Hitam ialah melalui Selat Bosporus. Tuan-tuan yang pernah pergi ke Turki. Dan kerana perjanjian yang berat sebelah, Turki tidak mempunyai hak sepenuhnya ke atas selat ini. Dan Turki mencadangkan malam ini, selepas 2023, dia akan bina satu terusan baru yang gambar tuan-tuan itu. Yang sebelah kiri ini, sebelah kiri Istanbul, akan dibina sebuah terusan baru. Dan Turki bakal menguasai sepenuhnya terusan ini, dan oleh sebab itu tidak bergantung lagi pada terusan yang membawa segala hasil mahsul daripada Laut Hitam untuk dunia. Dan inilah apakah dunia akan bersetuju. Lebih-lebih lagi, Turki telah menemui petroleum yang sangat banyak di kawasan Laut Hitam. Dan dikatakan dia temu sekarang 320 bilion cubic meters. Yang cukup besar, barangkali lebih besar daripada Saudi. Turki bakal menjadi superpower. Dengan hasil ini, apakah dunia akan memandang secara pasif ataupun ada rancangan yang lebih dahsyat sebagaimana mereka lakukan pada Osmaniyah satu masa dulu? Kita percaya mereka tidak diam. Oleh sebab itu, di sinilah satu tempat yang sangat berjauh. Dan kapal Fatih telah dilancarkan oleh Turki sebelum 1903 lagi untuk cari gali minyak di laut yang mereka temui, dan reserve yang dijangkakan jauh lebih banyak pada ini. Dan barangkali Qatar, UAE dan juga Arab Saudi akan menjadi second to Turki. Oleh sebab itu, satu perkembangan baru, tetapi kita tidak tahu apakah sebenarnya, dan perancangannya cukup sangat takut. Dan inilah yang dijangkakan bahawa satu terusan akan dibina dan Istanbul akan menjadi pulau. Inilah yang dilakukan, dan sebagaimana kita juga dirancang oleh satu kuasa untuk membuatkan terusan di Seri Tenggara dan Tanah Melayu, Malaysia akan jadi pulau. Ukraine, jangan lupa, yang dirancang oleh Amerika 30 tahun dulu untuk masuk ke Ukraine, sedangkan Ukraine adalah bumi Rusia. Amerika dengan segala kejahatannya mengeluarkan Ukraine daripada Rusia pada tahun 1991, dan sekarang tiba masanya Ukraine diambil alih oleh Rusia. Tuan-tuan kena tipu oleh CNN sebab tuan-tuan tengok hanya berita dari television. Kenapakah Amerika sekarang untuk mengambil Ukraine? Di Malaysia dikatakan Rusia serang Ukraine, yang sebenarnya Amerika serang Ukraine. Sebab Ukraine harus dijadikan sempadan ataupun transit kepada Yahudi Amerika untuk masuk ke Rusia. Sebab dalam perancangan mereka bahawa kekuatan Islam untuk 50 tahun akan datang ialah bukan di Arab Saudi, bukan di negara Arab, bukan di Asia Alam Melayu, tetapi di Rusia. Sekarang penduduk Islam di Rusia sudah mencapai 30 juta. Apabila Putin memberikan ruang umat Islam untuk menapas di Rusia, umat Islam telah makin dengan banyak. Dijangka 50 tahun akan datang superpower ataupun kuasa besar Islam bukan datang dari negara Arab sekarang, tapi dari Rusia. Oleh sebab itu, sebelum Islam kuat, hancurkan Rusia melalui Chechen dan Dagestan. Itu sebab Dagestan dengan Chechen bangkit untuk menentang kuasa New World Order ini. Rusia isytiharkan perang ke atas Ukraine sebab provokasi dilakukan oleh US yang sangat jahat dalam perkara. Tuan-tuan, hancur. Ukraine hancur. Peperangan ialah kehancuran, pembunuhan dan kelaparan. Kita lihat gandum yang dikeluarkan oleh Ukraine dan Rusia, sebahagian besar dunia bergantung kepada Ukraine dan juga kepada Rusia. Sekarang Ukraine telah berperangan dan Rusia tidak mengekspor gandum ke negara musuhnya. Dan tuan-tuan, 1/4 gandum dunia termasuk Malaysia datang daripada Rusia dan Ukraine. Dan apabila mereka sekat ekonomi Rusia, Rusia balas dengan gandumnya. Dan tahun ini, kita lihat tahun yang dijangkakan tahun kelaparan.
Lebih lagi pada musim sejuk ini, Rusia juga tutup pipe gasnya. Sebab Eropah bergantung sepenuhnya kepada gas Rusia. Rusia tutup gasnya dan Finland telah menjerit hari ini. Sebab salji yang telah menutup Eropah dan mereka dalam kesejukan. Apabila pipe gas Rusia ditutup dan mereka meletup kepada Rusia sekarang, siapa yang menang? Tuan-tuan yang semati, Al-Maj'ah Bitariq, kelaparan sedang menjelma. Disebabkan peperangan, disebabkan suasana yang kita lihat tadi, apa yang berlaku di Yaman lebih dahsyat. Negara yang kaya, Saudi, bersama dengan Amerika, menghancurkan negara yang paling miskin dunia, Yaman. Menyebabkan kelaparan demi kelaparan. Hujahnya untuk hancurkan Syiah, yang mati ialah Sunni. Kelaparan. Jutaan umat Islam kelaparan di Afrika. Lebih lagi di Yaman. 2/3 Sudan mengalami kelaparan. Dan mari kita berfikir, ada negara yang sangat mewah. Mereka tidur dalam bilik yang sangat empuk. Mereka makan makanan yang sangat banyak. Ini hanya untuk makan 2 orang. Ini adalah di Saudi. Ini untuk di UAE, Dubai. Mereka makan satu timbul makanan untuk 2 orang. Meninggalkan umat Islam yang kelaparan. Sekarang umat Islam yang kesejukan di Syria, di Afghanistan, di Palestin, dan kita kelaparan. Sebahagian umat Islam bermewah-mewah. Dan apakah kita sanggup untuk bergembira malam ini? Untuk menyambut tahun baru apabila saudara kita sedang kelaparan? Dan ingat hadislah, laisa mu'min alladhi yashba' wajruhu ja'in illa jambih, atau kama qala. Tidak seorang beriman, bukan seorang beriman yang dia kenyang makan dan saudaranya, jirannya kelaparan. Jirannya tidurlah kelaparan, dia kekenyangan dan tengok suasana yang berlaku ini ialah suasana Arab Saudi. Mereka tidur di atas katil yang penuh dengan keenakan. Makan makanan yang sangat-sangat indah. Dan mereka membiarkan sejarah mereka di selatan negara mereka sendiri. Sepadannya paling dekat dengan Saudi ialah Yaman yang sedang kelaparan. Apakah sifat seorang mukmin? Apabila Rasulullah mengatakan, hadis yang kita baca tadi, dan hadis lain yang dibawakan oleh Muslim, wallazi nafsi biyadihi la yu'min abdun hatta yuhibba li ajrihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan demi jiwaku di tangannya, tidak beriman seorang hamba sehinggalah dia cintai jirannya apa yang dia cinta untuk dirinya sendiri. Dan oleh sebab itu tuan, kita melangkah masuk tahun baru dalam keadaan sebahagian negara kita, umat Islam sedang kelaparan. Sebahagian negara Islam sedang diancam oleh tentera azab moden. Dan kita melangkah ke tahun 2023. Kita baru saja banjir di Batam Timur. Kita baru saja ada tanah yang di Batang Kali. Kita baru saja menyaksikan seluruh dunia diancam oleh berbagai-bagai musibah. Dan kita menyambut tahun baru. Apakah kita tidak jadikan tahun baru ini untuk kita muhasabah diri kita, saya dan tuan-tuan, melihat sejarah kita, dan kita berkumpul untuk tazkirah, dan kita tinggalkan budaya yang dilakukan oleh mereka yang bergembira hanyalah mengambil hedonisme. Mereka berkumpul di tempat terbuka dan mereka mengadakan pesta malam ini. Lebih menyayati kadang-kadang pemimpin bersama mereka dan menyambut untuk sampai tengah malam, dan kemudian mereka berpesta, minum arak dan sebagainya. Dan esok dijangka jenayah yang paling banyak dalam setahun berlaku pada setiap tahun baru. Dan di atas dasar inilah marilah kita sama-sama insaf, saya dan tuan-tuan, kita sama-sama melihat keluarga kita. Apakah mereka berada malam ini? Apakah mereka bersama kita di sini atau mereka ada di luar dan mereka sedang menyambut 12 tahun malam, sedangkan Islam tarikhnya bermula dengan jatuhnya Maghrib petang tadi, bukan pada 12 tengah malam sebagaimana amalan orang yang bukan Islam. Dan dengan kata itu saya minta maaf tuan-tuan banyak. Masa terlewat dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.